Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi, para imam, seluruh EJK masjid, begitu juga kepada yang dihormati juga para asatizah, para tenaga pengajar, juga para hafiz dan hafizah, talibul ilm, dan juga seluruh hadirin dan hadirat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, halaltum ahlan wa nazaltum sahlan. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menunaikan solat Isyak berjemaah, seterusnya mendirikan qiyamul lail ataupun tarawih, dan seterusnya kita berada dalam majlis ilmu zikrullah, supaya dengan majlis-majlis ini dapat menaikkan lagi himmah ataupun kekuatan semangat, rasa bersungguh-sungguh untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan agama kita, dengan akidah kita dan kepercayaan kita. Jadi pada malam yang berbahagia ini, insya-Allah dikongsikan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال يا محمد أخبرني عن الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا محمد أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلقوا فلبثت مليا. قال يا عمر أتدري من السائل؟ فلبثت مليا. قال عمر يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. Rawahul Imam Bukhari wa Muslim. Dalam hadis yang
agak detail dan panjangnya ini adalah sebuah hadis yang menggabungkan berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan juga menceritakan tentang pengkhabaran hari kiamat. Ketika Nabi SAW sedang duduk bersama sahabat dalam halaqah majlis ilmunya, Nabi SAW mengajar tentang agama Islam. Pada satu hari tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam, tidak ada kesan musafir, dan para sahabat tidak mengenalinya. Kerana kita maklum bahawa Mekah ketika itu hanyalah sebuah perkampungan, satu bandar yang boleh dikatakan seluruh ahli keluarga di sana mengenali sesama lain. Tetapi laki ini tidak dikenali seseorang pun di kalangan sahabat dan tidak ada kesan musafir, menaikkan persoalan di kalangan sahabat. Dan lebih menakjubkan, lebih menambah persoalan di kalangan sahabat apabila dia terus hadapan dengan Nabi SAW, melagakan lutut bertemu lutut, meletakkan tangannya di atas paha, dan dia bertanya, "Wahai Muhammad, bagi tahu aku tentang Islam." Dan Nabi SAW telah menyebutnya, Islam itu terdiri daripada 5, iaitu mengucap syahadah, bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi SAW adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, apabila kamu telah mengucap, maka disusuli dengan ianya adalah solat sebagai tiang agama. Dan apabila lengkap tiang agama yang melibatkan ibadah jasadi, tidak memadai dengan itu, Islam itu terdiri daripada ibadah yang kita sedang lakukan hari ini, iaitu berpuasa di bulan Ramadan, yang melatih diri seseorang menahan nafsunya. Khusus pada bulan Ramadan kita akan berpuasa selama sebulan. Tidak sekadar itu, dia lebih meluas apabila melibatkan harta benda, iaitu seorang Muslim itu wajib mengeluarkan zakat, dan terdekat kita hari ini adalah zakat fitrah, dan juga zakat-zakat yang lain yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Taala, diambil daripada 8 sumber, diserahkan kepada 8 jenis bahagian, yang itu melibatkan ibadah bukan sekadar badan, tetapi melibatkan wang ringgit, infak kepada fakir miskin, untuk melibatkan seluruh mujtama' Islam ini lebih terbela nasib mereka dari sudut kewangan dalam kemasyarakatan. Tidak sekadar itu, dia juga lebih meluas secara global, bukan sekadar tertumpu pada kaum dan juga masyarakat yang tertentu. Dia lebih melibatkan seluruh kaum, iaitu Islam mewajibkan bagi setiap Muslim yang mampu untuk menunaikan haji pada musim haji. Yang ini melibatkan ibadah yang berkaitan dengan jasmani, rohani, dan juga kewangan. Berkaitan dengan melibatkan seluruh umat Islam dari seluruh dunia hingga berkumpul di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Islam yang dikenali juga sebagai asas-asas syariah yang kita belajar tentang solat, dan juga ini disebut sebagai fiqh, melibatkan bagaimana kita menunaikan solat, mengeluarkan zakat, haji, puasa dan sebagainya. Yang ini juga berkaitan dengan amalan-amalan dan juga praktikal fikih yang melibatkan setiap fardu ain manusia seorang itu. Semua orang terlibat. Dan seterusnya, laki-laki tersebut bertanya dan dia mengiyakan, dan para sahabat bertambah ajaib, bertambah pelik apabila dia yang bertanya dan dia berkata, "Benar ya Rasulullah." Dia yang bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, dan pada akhirnya dia kata, "Ya, benar, sadaqta." Dan para sahabat merasa pelik, dia yang bertanya dan dia yang mengiyakan, membenarkannya. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi tentang al-iman. "Wahai Muhammad, ceritakan kepada aku iman."
Dan Nabi SAW memberitahu iman itu adalah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiada Tuhan selain daripadanya yang layak disembah. Hanya senya Allah Subhanahu Wa Taala yang layak disembah, tidak ada Tuhan melainkannya. Dan juga kena beriman kepada para malaikatnya, kerana dia merupakan rukun iman yang kedua. Selain daripada kita percaya Allah SWT itu ada, Allah juga mencipta malaikat. Dan juga Allah SWT telah menurun kitab-kitabnya, iaitu 4 buah kitab samawiyah. Turunnya Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Daud, dan akhir sekali Nabi Muhammad SAW diturunkan kepadanya Al-Quran Karim. Sebuah kitab yang mulia. Setiap yang berkaitan dengan kitab Al-Quran ini akan kekal mulia. Sebagai contoh, bulan di dalam Islam ini adalah 12 bulan. Tetapi bulan Ramadan menjadi mulia kerana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Begitu juga Jibril menjadi Sayyidul Malaikah apabila dia yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril mulia menjadi ketua malaikat kerana dia yang membawa Al-Quran. Lailatul Qadar adalah malam yang biasa tetapi menjadi mulia kerana pada malam tersebut Al-Quran itu diturunkan. Begitu juga dengan manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang makhluk manusia yang paling mulia di sisi Allah kerana apabila dia telah menerima Al-Quran. Dan setiap kita yang berkaitan dengan Al-Quran, manusia itu selagi mana dia berkait dengan Al-Quran, maka sudah pasti Allah muliakan dia kerana dia adalah sebahagian daripada orang yang menyebarkan Al-Quran. Selagi mana dia berkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan kekal mulia. Dan kita percaya Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga nabi yang terakhir, tidak ada kitab dan juga nabi selepasnya. Dan juga kita kena beriman pada qadar, apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila lahir anak Adam itu pada umurnya 120 hari, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan para malaikat untuk menulis bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun aw sa'id. Telah tertulis manusia, ketetapannya dari sudut rezeki, ajal dan juga amalannya, baik ataupun sebaliknya, telah tertulis. Dan kita kena beriman dengan qada dan juga qadar yang telah sama ada ditetapkan itu baik ataupun sebaliknya. Maka selepas itu laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beritahu aku tentang ihsan. Beritahu aku tentang ihsan, ya Rasulullah." Dan Nabi menjawab, "Al-ihsan an ta'budallah." Kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihatnya. Walaupun kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat kamu. Itu adalah maqam ihsan yang mana apabila kita melakukan segala jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala-galanya kita letakkan kerana ini adalah perintah Allah dan kita laksanakan sebaik mungkin, seolah-olah kita merasakan Allah berada melihat apa yang kita lakukan, walaupun kita tahu kita tak mampu melihat Allah SWT di atas muka bumi ini, tetapi Allah SWT itu maha melihat. Itu adalah maqam ihsan yang kita sebut juga sebagai muraqabatullah. Kita merasakan bahawa Allah itu sentiasa melihat kita dalam segala keadaan, sama ada secara zahir ataupun batin, secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, seorang ataupun dua orang. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagi tahu aku tentang sa'ah, bila berlakunya hari kiamat?" Dan Nabi SAW menjawab apa?
mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang tanya, kamu lebih tahu tentangnya. Kalau kamu tak tahu, bagi tahu aku tentang alamatnya. Akhbirni an alamatiha. Ceritakan kepada aku alamatnya. Dan Nabi SAW menyebut alamat yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Seorang anak melahirkan tuannya. Yang dimaksudkan sini adalah seorang hamba melahirkan anaknya. Maksudnya adalah kalau seorang hamba itu hamba perempuan, apabila dia bersama dengan tuannya yang merdeka, maka anak yang lahir daripada hamba tersebut hukumnya adalah seorang yang merdeka. Dikiaskan makna itu adalah pada hari ini yang dimaksudkan adalah bagaimana seorang anak yang dilahirkan itu adalah menjadi tuan kepada ibunya, iaitu bermaksud seorang anak yang derhaka kepada ibunya. Tanda yang pertama, di akhir zaman akan lahir manusia-manusia, anak-anak yang menderhakai ibu dan ayahnya. Kerana ibu yang melahirkan itu diperintahkan, ataupun kita sebut sebagai ibu, anak yang dilahirkan itu adalah menjadi tuan kepada ibunya. Yang ini kita dapat lihat hari ini betapa ramai anak-anak yang kadang-kadang dia terlepas batasnya sebagai seorang anak telah menderhakai dan melukai hati ibunya. Dikiaskan seperti seorang hamba wanita yang melahirkan anak daripada tuannya, maka anak tersebut hukumnya adalah seorang yang merdeka, maka seolah-olah ibunya adalah hamba kepada anaknya. Anaknya memerintahkan ibunya dalam bentuk segala-galanya. Dan paling khawatir dalam masyarakat kita ini banyak berlaku. Seorang anak yang kadang-kadang dia lupa tanggungjawabnya terhadap ibu bapanya. Dan banyak berlaku yang kita boleh nampak di hadapan mata kita. Dan insya-Allah dengan azam yang baru pada tahun ini, jika berlaku di kalangan kita, jika berlaku di kalangan adik-beradik kita, jika berlaku di antara keluarga kita, sama ada dekat ataupun jauh, maka kita kena ubah dan kita kena tegur. Kita kena sama-sama ubah dengan kemampuan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hadis yang diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri, hadis sahih, man ra'a minkum munkaran, apabila seseorang itu melihat mungkar, apa yang perlu dilakukan? Falyughayyirhu biyadihi. Kalau dia adalah seorang ketua keluarga, mempunyai autoriti, maka dia kena ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati' fabilisani. Dia kena nasihat. Kena gunakan lisannya sebagai alat untuk menasihat. Kalau dia tak mampu mengubah dengan tangannya. Fa in lam yastati'. Kalau dia tak mampu, fa biqalbihi, dengan hatinya. Wa dzalikal adhaful iman. Dan itulah selemah-lemah iman. Yang pertama adalah alamat yang pertama di akhir zaman akan lahirnya anak-anak yang derhaka kepada ibunya, seperti kita sebut anak ibu yang melahirkan tuannya. Itu yang pertama. Kemudian alamat yang kedua adalah antaral hufatal uratal alata. Kamu akan melihat orang yang dahulunya tidak berkasut, berpakaian compang-camping, miskin, ri'a asya'i, mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba membina bangunan-bangunan yang tinggi. Ini disebut oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lepas, bahawa akhir zaman, petanda yang kita boleh lihat, mereka dahulunya orang yang miskin, mengembala kambing, tidak berkasut, dan hari ini berlumba-lumba membina bangunan. Kita dapat lihat hari ini bagaimana, sebagai contohnya di Dubai, di Saudi Arabia, sebagai contohnya Burj Khalifa, ketinggiannya lebih 820 meter mencakar langit. Dan asalnya kalau kita lihat, kita imbas 1990, 40 tahun sebelum ni, tidak ada sebarang bangunan yang tinggi mencakar langit. Tetapi hari ini Allah bukakan kepada mereka kekayaan luar biasa. Allah berikan kepada mereka sumber-sumber daripada tanah yang luar biasa, dan akhirnya menjadi kaya raya, dan mereka berlumba-lumba membina
bangunan yang lebih tinggi. Di Asia Tenggara, Malaysia salah satunya lah. 4 bangunan tertinggi, ataupun kita sebut 8 bangunan tertinggi di Asia, 4-nya di Malaysia yang hari ini. Begitu juga Saudi Arabia yang sedang membina sebuah bangunan Kingdom, Tower of Kingdom. Okay? Sedang membina bangunan yang mereka berlumba-lumba untuk membina bangunan. Siapa yang lebih tinggi, itu menunjukkan betapa satu kebesaran, satu riak ataupun kita kata kebanggaan bagi sebuah kerajaan pada akhir zaman. Dan Nabi SAW telah menyebut, dan ini adalah salah satu mukjizat Nabi SAW, Nabi memberitahu perkara yang akan berlaku. Dalam masa yang sama juga Nabi pernah beritahu kita perkara yang telah berlaku, akan berlaku dan belum berlaku. Itu salah satu mukjizat. Perkara yang mencari adat, yang dizahirkan oleh Allah SWT di tangan para Nabi yang mendakwa nubuwah. Amrun khariqun lil'adah yuzhiruhu ala man yadda'i bin nubuwah. Perkara yang mencari adat, mukjizat itu apa dia? Perkara yang mencari adat. Manusia biasa kita tak tahu apa yang berlaku akan datang, dan juga tidak tahu apa yang berlaku perkara yang telah berlalu. Tetapi Nabi SAW diberitahu oleh Allah SWT berdasarkan wahyu daripada Allah SWT, kerana Nabi tidak akan bercakap mengikut hawa nafsunya seperti yang disebut dalam Al-Quran, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak akan bercakap daripada hawa nafsunya, bahkan dia adalah daripada apa? Daripada wahyu yang diberikan kepada Allah SWT. Yatatawaluna fil bunyan thumma labistu maliyan. Pada keesokan harinya Nabi SAW bertemu dengan Sayyidina Umar. Wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang datang semalam tu? Laki-laki yang kita tak pernah kenal, kita tak pernah jumpa, bukan daripada kalangan Quraisy, bukan daripada kalangan para sahabat kita. Atadri manis sa'il? Dan Sayyidina Umar menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Aku tak tahu ya Rasulullah. Dan Nabi menjawab, itu adalah Jibril. Fa innahu Jibril. Yang datang itu adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Ja'akum yu'allimakum dinakum. Dia datang tujuannya adalah untuk mengajarkan tentang agama. Jadi apa yang kita boleh faham daripada hadis ini adalah, inilah hadis yang menggambarkan agama Islam secara keseluruhan. Kalau kita lihat hadis yang pertama tentang disebut sebagai rukun Islam, itu adalah berkaitan dengan fiqh, amalan kita setiap hari. Berkaitan dengan hadis yang kedua adalah iman, itu berkaitan dengan akidah, kepercayaan kita, apa yang kita imani. Perkara yang ketiga disebut tentang ihsan, itu adalah berkaitan dengan adab. Jadi kita nak sebut bahawa di sini ada 3 perkara yang sangat penting ditegaskan di dalam hadis ini, iaitu Islam yang diturunkan oleh Allah SWT ini kepada nabinya dan kepada kita umat Nabi Muhammad ini, tidak lari daripada 3 perkara ini. Yang pertama, ianya berkaitan dengan ibadah, fiqh. Yang kita amal di Malaysia ni fiqh mazhab Syafi'i lah, bagaimana kita solat dan sebagainya. Itu tidak dapat lari. Yang kedua, akidah kita, yang mana kita berakidah Asy'ariyah ataupun Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita percaya bahawa Tuhan itu satu, dan seterusnya berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib bagi Allah, perkara yang mustahil bagi Allah. Itu semua kita kena tahu sekurang-kurangnya. Dan yang ketiga, tidak lari adalah asas yang ketiga, iaitu tasawuf ataupun akhlak. Walaupun dia seorang yang ibadahnya begitu kuat, imannya cukup baik, cukup kental imannya, tetapi tidak ada akhlak, tidak ada ihsan, maka dia tertolak, tidak akan menjadi seorang mukmin yang berjaya. Walaupun dia seorang adabnya baik, imannya kepada Allah, tetapi dia meninggalkan solat, maka satu daripada pertiga itu tidak berjaya juga. Walaupun dia menunaikan solat, tetapi akidahnya tidak mempercayai Tuhan itu satu, ataupun dia tidak beriman dengan perkara yang ghaib sebagai contoh, maka dia juga tertolak kerana akidahnya tidak lengkap. Dan begitu juga Islam adalah satu-satunya agama yang mengingatkan semula tentang hari akhirat. Di hujung hadis ini,
Yang kita faham bahawa Islam adalah agama yang memberitahu bahawa ada kehidupan abadi selepas daripada kematian kita. Apabila kita dimasukkan ke alam barzakh, kita berada di alam bumi yang nyata ini, alam jasad, maka selepas ini ada kebangkitan semula yang kekal abadi selama-lamanya, dan Islam datang membawa mesej itu, iaitu adanya hari kebangkitan semula. Jadi inilah empat perkara yang kita boleh rumuskan tentang hadis yang disebut juga hadis ini sebagai hadis Jibril. Kalau kita search hadis Jibril, maka keluarlah hadis ini yang menceritakan secara jelas apakah tuntutan-tuntutan yang wajib kita pelajari dan kita imani dan kita anuti dengan sebaik-baiknya sebagai seorang mukmin dan muslim, untuk menjadikan kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu patuh dan juga sentiasa mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Jadi cukup sekadar ini. InsyaAllah ada rezeki dan peluang, semula kita akan bertemu lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.